wakil-wakil UMNO yang dikaitkan langkah Dubai, sekarang ini mereka mengatakan bahawa mereka tidak terlibat. Okay. Tetapi dia dengar. Dia ada ura-ura yang dia dengar. Dan kalau sekiranya benda ini berjaya, tuan-tuan, dia antara orang pertama yang claim, saya rasa lah, orang pertama yang akan claim, saya tahu dan saya memang terlibat. Saya rasa dia akan claim semikian. Nah, persoalan yang kita timbulkan, adakah Syahidan menafikan bahawa terdapat usaha, terdapat cobaan, terdapat kemahuan untuk nak sabotaj, meruntuhkan, menjatuhkan Perdana Menteri? Yang disebut oleh Haji Hadi sendiri. Menyentuh soal kerajaan yang ada sekarang ini. Bahawa memang mereka berniat, memang ada niat untuk menjatuhkan kerajaan, untuk nak sabotaj. Dia tak guna perkataan sabotaj, tapi menggunakan perkataan untuk nak memastikan bahawa kerajaan ini tumbang. Memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, apabila berlaku langkah Dubai, pimpinan-pimpinan yang terkait dengan Perikatan Nasional dan juga yang terkait dengan Atuk dan juga beberapa orang ahli parlimen yang kononnya suara-suara daripada Perikatan Nasional, mereka keluarkan kenyataan, oh mana ada langkah Dubai ni, tak berlaku lah, tak ada kaitan lah, tak ada itulah, tak ada inilah, kami tak tahulah, ini semua rekaan-rekaan Jacom, ini semua rekaan-rekaan kerajaan. Aduh, secara tiba-tiba Zahid Hamidi mengeluarkan kenyataan, langkah Dubai, perbincangan di Dubai itu adalah benar-benar berlaku. Presiden UMNO tau yang mengeluarkan kenyataan ini, dan yang terjebak di dalam langkah Dubai itu adalah orang, ada segelintir daripada pengkhianat yang ada di dalam UMNO yang dulu jadi menteri dan kerajaan sekarang dia tak jadi menteri, tapi dia kemaruk dia nakkan kuasa menteri, kedudukan menteri, ataupun sewaktu dia menjadi menteri dulu dia ada buat something wrong, dia ada buat kesalahan, dia ataupun waktu dia menjadi Perdana Menteri dia ada buat satu kesalahan-kesalahan yang sekarang ni mungkin tak kantoi lagi, tetapi tiba-tiba SPRM mengeluarkan kenyataan mengatakan SPRM dah mula buka kertas siasatan di atas keluarga Malaysia. Waktu keluarga Malaysia di bawah pemerintahan siapa dia geng? Cuba fikir tengok. Dan aku nak bawa dengan hampa sama-sama Iswadi Moni, dia membawakan kepada kita, menceritakan kepada kita, ada beberapa orang pimpinan Perikatan Nasional ni, tambah-tambah yang dulu daripada UMNO, tiba-tiba dia tak dicalonkan, dia macam dia pergi calonkan diri dia dengan parti PAS, tahu-tahu dia menang menjadi ahli parlimen pembangkang, ahli parlimen Perikatan Nasional, tahu-tahu dia ni lah yang dia nak menumbangkan kerajaan sangat-sangat. Tiba-tiba helah dia, kenyataan dia tu ibarat macam sengaja buat macam tak ada apa-apa. Tak berlaku pun. Dan bekas Perdana Menteri kita pun acah-acah macam tak tahu apa-apa. Dia buat macam, saya tak tahu. Sedangkan dia hanya bagi alasan, dia hanya pergi Arab Saudi, kota suci Mekah saja. Awak, Dubai tu jauh sangat ke apa dengan Arab Saudi tu. Jadi, mereka akan buat segala helah-helah, segala jadah semua untuk nak mengelak diri daripada kononnya mereka tak terlibat dengan langkah perbincangan di Dubai itu. Kan? Yang penting fulus. Jadi siapa? Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni dan last kali aku akan ulas. Jom sama-sama kita dengar. Okey, dia dua cerita yang kita nak bawa malam ini, iaitu tentang langkah Dubai. Wakil-wakil UMNO yang dikaitkan langkah Dubai, sekarang ini mereka mengatakan bahawa mereka tidak terlibat. Okay. Yang kedua tentang bekas Perdana Menteri tua yang disiasat oleh SPRM. Tapi sebelum kita cerita bab tu, saya bawakan dulu kenyataan Syahidan Kasim. Langkah Dubai, siapa penderhaka? Syahidan. Dakwaan berlakunya gerakan terancang langkah Dubai untuk menjatuhkan kerajaan dilihat hanya untuk mewujudkan perpecahan dan ketakutan dalam kalangan rakyat. Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim berkata, kenyataan timbalan Ketua Pengarah JECOM, Datuk Ismail Yusof mengaitkan beberapa pemimpin Perikatan Nasional termasuk wakil tertentu kerajaan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri didakwa bertujuan mengalihkan isu moral yang membelenggu JECOM sebelum ini. Adakah langkah Dubai itu ada? Ini kerana apa yang saya lihat, dia sudah mewujudkan ketegangan sekarang ini dan ia satu perbuatan yang tidak cerdik. Dia sesuka hati menuduh orang tertentu sebagai penderhaka di samping menyuruh polis untuk ambil tindakan. Isu dia macam ni lah. Dia nak alihkan. Bukan JECOM tu nak alihkan. Dia, Syahidan ni nak alihkan.
Sebenarnya dia berharap juga supaya langkah Dubai ini berjaya sebenarnya. Dan dia pun tahu, kan? He knows what's going on. Dia tahu apa yang sedang berlaku. Dia tahu perancangan yang bagaimana. Dia tahu dia tak tahu langkawan duit. Yang tu dia tak tahu. Yang tu saya boleh kata dia tak tahu. Tetapi dia dengar. Dia ada ura-ura yang dia dengar. Dan kalau sekiranya benda ini berjaya, tuan-tuan, dia antara orang pertama yang claim, saya rasa lah, orang pertama yang akan claim, saya tahu dan saya memang terlibat. Saya rasa dia akan claim sedemikian. Nah, persoalan yang kita timbulkan, adakah Syahidan menafikan bahawa terdapat usaha, terdapat cobaan, terdapat kemahuan untuk nak sabotaj, meruntuhkan, menjatuhkan Perdana Menteri? Kita dengar sendiri wawancara yang saya bawa tempoh hari, wawancara yang menyentuh soal yang disebut oleh Haji Hadi sendiri, menyentuh soal kerajaan yang ada sekarang ini. Bahawa memang mereka berniat, memang ada niat untuk menjatuhkan kerajaan, untuk nak sabotaj. Dia tak guna perkataan sabotaj, tapi menggunakan perkataan untuk nak memastikan bahawa kerajaan ini tumbang. Memang ada. Tetapi bila langkah itu tumbang, tak berjaya nak ke depan, akhirnya tempang, jadi mereka seolah-olah menjadi keresumbang yang sekarang ini mengeluarkan nada-nada sumbang, mengatakan, kami tak tahu. Itu semua hanyalah mainan-mainan orang-orang yang cuba menakut-nakutkan rakyat. Kan? Menakut-nakutkan rakyat. Tanpa dia sedar, orang ataupun pasukan, tim yang mula-mula membangkitkan isu ini, bukannya Pakatan Harapan. Yang mula-mula membangkitkan isu ini adalah Saitro daripada Perikatan Nasional. Tujuan Saitro tu mula-mula, memang diorang ingat akan berlaku satu lompatan, gencatan, satu kejatuhan pada kerajaan ini. Tetapi mereka lupa bahawa langkah tersebut, dia ada backup plan dia. Dia ada backup plan. Backup plannya apa, tuan-tuan? Yang kita tengok hari itu, bangunan kena sita, dan akhirnya ada beberapa nama di dalam UMNO dikaitkan dengan langkah Dubai. Dikatakan antaranya Tim Hishamuddin, Ismail Sabri, timbalan menteri, ada beberapa nama. Ada 10 ke 15 nama dikaitkan dengan langkah Dubai tersebut yang dikatakan akan menyatakan, mereka akan menyatakan tidak menyokong, sekarang ini hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Tuan-tuan, langkah Dubai bukan untuk menyatakan mereka menyokong mana-mana PN menjadi Perdana Menteri ke, bukan. Langkah Dubai adalah untuk menyatakan mereka tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu langkahnya. Tetapi langkah itu sumbang dan akhirnya tumbang sebelum dia berkembang. Dan yang menariknya, tuan-tuan, timbalan menteri rancang saman individu kaitkannya dengan langkah Dubai. Timbalan Menteri Sumber Manusia Abdul Rahman Muhammad, dia berkata dia akan memfailkan saman terhadap seorang individu yang didakwa mengaitkannya dengan langkah Dubai. Abdul Rahman juga telah memfailkan laporan berkenaan. Perkara itu diiringi kira-kira 100 pemimpin cawangan dan bahagian UMNO lipis. Menerusi hantaran Facebook, dia menafikan dia berada di sekitar Dubai, di mana pemimpin PN didakwa bertemu dengan ahli parlimen kerajaan untuk merancang plot menjatuhkan kerajaan. Sedangkan dalam tempoh beberapa minggu ini, saya yang juga ahli parlimen Limpis berada di Malaysia, khususnya di Limpis, bagi memenuhi program dan menyantuni masyarakat di sini, katanya. Saya tidak pernah bersekongkol dengan mana-mana pihak untuk menumbangkan kerajaan ini. Kerajaan ini ada 153 sokongan. Jadi kenapa perlu saya terlibat dengan move dan berlumba-lumba untuk menjatuhkan kerajaan, katanya dalam satu rakaman video. Dalam satu video yang dimuat naik di YouTube, seorang lelaki dilihat membaca senarai termasuk Abdul Rahman daripada artikel yang disiarkan di sebuah laman web. Lelaki itu turut mendakwa pihak yang terlibat kecewa kerana tidak dilantik sebagai menteri. Abdul Rahman dilantik sebagai timbalan menteri ketika rombakan kabinet pada bulan lalu. Dia berkata, bagi mengelakkan dakwaan itu diulang bagi membersihkan namanya, tindakan undang-undang yang berat akan diambil terhadap individu tersebut. Okey. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, Ismail Sabri juga telah mengeluarkan satu kenyataan. Bekas naib Presiden UMNO, Ismail Sabri Yaakob menafikan dirinya terlibat atau mengetahui tentang gerakan untuk menjatuhkan kerajaan atau langkah Dubai yang dikatakan dikaitkan pemimpin parti pembangkang termasuk wakil tertentu kerajaan. Ismail yang juga bekas Perdana Menteri mendakwa cubaan mengaitkan dirinya dengan gerakan tersebut merupakan satu fitnah. Saya tak tahu ada atau tidak langkah tersebut.
kerana saya tidak terlibat dan tidak ke Dubai. Saya berada di Mekah dan Madinah ketika keluarga menunaikan umrah, katanya. Jelasnya dia terus peluang ke tanah air setelah mengerjakan ibadah umrah dan menyoal kesahihan dakwaan tersebut. Dari Mekah saya terus balik ke Kuala Lumpur pada 31 hari bulan lebih kurang jam 1 pagi. Jadi bagaimana saya terlibat dengan perjumpaan di Dubai jika saya tidak berada di Dubai? Ia dakwaan fitnah sama sekali. Kemarin timbalan okey. Alright, tak kenal dosa. Kata Afifi sekaligus menangkis dakwaan. Semalam, pegawai khas ahli bera Afifi Aris di petik sinar harian berkata Ismail telah selamat menunaikan ibadah haji dan menaiki penerbangan terus ke tanpa singgah di Dubai. Kata Afifi sekaligus menangkis dakwaan setengah pihak, Ismail Sabri terlibat dalam langkah Dubai. Baik. Sebab itu saya kata, saya ada membaca komentar daripada Jacom. Saya kata Jacom tersilap dengan perkara tersebut. Saya kata langkah Dubai itu bukan sebagaimana yang digambarkan. Bukan sebagaimana yang digemborkan. Bukan sebagaimana yang telah dibentangkan. Bukan bagaimana yang sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pihak-pihap tertentu. Saya mengatakan itu tidak. Bukan itu yang berlaku. Untuk tahu lebih detail cerita yang saya bawa, tuan-tuan boleh tengok live saya 2-3 hari lepas tentang langkah Dubai ini. Saya kata bukan langkah Dubai, langkau Dubai. Sebab kenapa kebanyakan mereka sama ada tidak mengetahui, mungkin betul dia tidak mengetahui, mungkin dia tak nak tahu, atau mungkin dia pura-pura tak tahu. Kita tak tolak sebarang kemungkinan apa sekalipun. Cuma saya kata dia bukannya satu cerita untuk nak cubaan untuk nak minta hantar SD, bukan. Dia bukan hantar SD mengatakan macam yang berlaku zaman langkah Sheraton dulu, bukan. Itu bukan sebenarnya yang berlaku. Tetapi dia mau kepada langkah untuk nak bawa wang dan dana tersebut bagi meyakinkan ahli-ahli parlimen ini. Tawaran itu belum bermula, tuan-tuan. Bagaimana tawaran nak bermula kalau sekiranya manis itu belum lagi nak sampai di tangan mereka, pelincir itu belum lagi nak disalurkan, tak sampai. Pelincir jadi mana? Itu yang berlaku. Jadi sebabkan itulah ramai yang kata dia tak tahu. Sebab itu saya kata bukan ahli parlimen itu yang terlibat, dia orang lain. Dia orang lain. Sebab itu kenapa mereka begitu yakin. Begitu yakin bahawa langkah ini akan berjaya. Dana yang dibawa ini yakin langkah ini akan berjaya. Semalam Ahmad Mazlan mengatakan UMNO kalau sekiranya mereka tarik mereka lompat parti, mereka kena bayar 100 juta ringgit denda. Kalau mereka tak lompat, macam yang Bersatu buat, adakah dia dikira sebagai lompat parti? Jawapannya tidak. Kalau mereka dipecat, adakah dia dikira sebagai lompat parti? Jawapannya tidak. Jadi, itu still tak menyelesaikan persoalan. Permasalahan yang tak menyelesaikan. Jadi, itu yang mereka nak aim. 5 orang ahli Bersatu boleh sokong PMX tanpa hilang kerusi. Siapa kata mereka semua termasuk UMNO boleh mengatakan tak menyokong PMX tanpa hilang kerusi? Possible. Itu boleh berlaku. Jadi itu yang mereka cuba nak bawa. Mereka cuba nak mainkan. Tetapi tidak berjaya. Kerana apa tidak berjaya? Saya kata duitnya tarak. Fulusnya tarak. GPS pun berkata. Langkah Dubai, GPS tak ada masa untuk layan drama politik. Ketika desas-desus mengatakan pembangkang sedang mengatur langkah menjatuhkan GPS, kerajaan pusat, GPS mempertegaskan sokongan kepada Perdana Menteri menurut Fazruddin Abdul Rahman. Rampasan kuasa politik seperti dikatakan langkah Dubai yang bakal menjerumuskan negara ke dalam krisis lebih mendalam, katanya. Jelasnya Sarawak memerlukan kerajaan persekutuan stabil yang akan memacu pemulihan ekonomi negara demi kepentingan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Fadilah menyuarakan sentimen yang sama bahawa keutamaan GPS ialah untuk mempunyai pentadbiran yang stabil. Tuan-tuan, dalam sejarah Malaysia, kita tak pernah ada timbalan Perdana Menteri Sabah Sarawak tau. Inilah kali pertama PMX memecah rekod ini, tuan-tuan. Kalau orang Sarawak tak berterima kasih kepada PMX, aku tak tahu nak cakap apa lah. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Okey, geng. Alhamdulillah. Itulah wajah-wajah orang-orang yang kemaruk kuasa. Kalau aku ulang. Kemaruk kuasa nak selamatkan diri. Tadi yang awal-awal tadi aku ada cakap, Ismail Sabri
tak selamat nak abang pi. Sebab dia, Ismail Sabri, dia menjadi Perdana Menteri di bawah kepimpinan Perikatan Nasional. Dia dihandle oleh Muhyiddin Yassin. Dan kita dengar juga peruntukan untuk Perdana Menteri separuhnya diberi kepada Muhyiddin Yassin. Itu adalah satu-satunya syarat untuk daripada Parti Bersatu bersetuju Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Kita tunggu SPRM akan buka kertas siasatan, sebab SPRM pun dah keluarkan kenyataan akan panggil bekas Perdana Menteri, akan buka kertas siasatan terhadap bekas Perdana Menteri tua, macam-macam. Yang Syahidan Kasim ni pun dia pun terpaksa keluarkan macam Mat Jagon, Wan Ahmad Faisal, dan ada lagi beberapa orang terpaksa keluarkan untuk nak menutup kegagalan, untuk nak cerita macam mana ada berlaku pun langkah Dubai ni, tak berlaku pun. Padahal langkah Dubai tu gagal. Kita dah buat satu dua video yang beberapa hari lepas soal kegagalan langkah Dubai, perancangan depa dekat Dubai untuk nak bawa masuk duit ke dalam negara kita. Tetapi tindakan pantas kerajaan Malaysia dengan FBI, dengan beberapa buah negara telah menghalang jet pejuang itu nak bawa duit masuk ratusan juta. Ni cuba bayangkan. 1 bilion je modal depa. Agak-agak hampa 1 bilion punya modal itu, kalau depa jadi kerajaan, berapa hari sangat depa boleh collect balik modal-modal yang depa dah keluarkan tu. Sekarang ni duit tu dikatakan duit tu dah lesap. Apa yang depa rancang, apa yang modal yang telah depa keluarkan untuk berbincang di Dubai apa semua, ahli-ahli parlimen kerajaan, ahli-ahli parlimen perbankan yang dah bertemu di Dubai, semuanya menemui jalan yang gagal. Depa dah buntu, dah mati akal. Jadi sekarang ni depa sedang mengatur untuk jalan yang seterusnya. Sebelum ni bulan 8, bulan 9, bulan 10, 11, 12, ni satu pula. Macam mana perancangan untuk depa nak tumbangkan. Dan kita dengar pula kata 18 hari bulan ni Anwar Ibrahim tumbang pula dah. Okay, kita tengok 18 ni macam mana pula Anwar Ibrahim tumbang. Semalam 2 hari bulan tetap juga Anwar Ibrahim pergi bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong yang macam memberi laporan mingguan kepada Yang di-Pertuan Agong. So alhamdulillah Anwar masih Perdana Menteri. Syahidan Kasim masih pembangkang. Dan lagi Ismail Sabri masih pembangkang. Muhyiddin Yassin masih pembangkang. Tapi dia tak jadi ketua pembangkang sebab dia takut membangkang. Dan cuba hampa tengok bekas-bekas Perdana Menteri, bekas-bekas timbalan menteri, bekas apa lagi? Bekas-bekas penyakau apa semua ni. Sekarang ni dia perlu tengah huru-hara. Perancangan dia satu demi satu tak berlaku, tak jadi. Tepuk dayung je tanpa, tepuk dayung. Dan last aku nak beritahu, Ismail Sabri salah satunya dia tak selamat lah. Sebab nama dia dan brand yang dia bawa di zaman dia memerintah berlaku satu masalah besar soal dana keluarga Malaysia. Sekarang ni bekas-bekas Perdana Menteri, 3 orang ni memang masalah lah. Mahathir masalah, Muhyiddin masalah, Ismail Sabri masalah. Allahu Akbar. Awak, hampa kalau hampa ada peluang sakau, hampa akan sakau ke? Macam tu ke? Kalau untuk nak jadi Perdana Menteri, ada peluang buat duit, hampa akan buat duit ke? Dahlah gaji pun ambil, segala mak nenek semua pun ambil. Lepas tu ada peluang sakau, takkan hampa sakau lagi? Aduh, sedihlah kita mempunyai pemimpin yang kononnya pejuang agama, pejuang Melayu bangsa. Dahlah apa pun tak ada. Sedihlah orang-orang macam ni. Jadi sebab tu kita boleh tengok pakat-pakat menggelupur nak selamatkan diri. Aduh. Jadi insyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tolong sebarkan. Tolong tekan like. Assalamualaikum.